Alright, so topik kita pada minggu ini, okay, seperti yang korang tahu, topik ni week kedua kita. So kita punya topik pada kali ini adalah, so ramai mesti nak tahulah apa topik yang kita bakal belajar. I think semua dah tahu dah sebab saya pun ada post kan. So topik yang kali ini adalah berkenaan dengan bagaimana nak set up adset yang tepat. Okay, so I do believe you guys yang kat sini pernah buat iklan ataupun baru nak belajar buat iklan, baru nak tak tahu nak buat macam mana lah iklan tu kan, ataupun korang lost dekat part yang macam okay, bila kita nak set targeting macam mana kan, so kita nak kita nak buat location macam mana kan. Okay, so dekat sini saya akan ajar untuk topik minggu ini, hari ini, sejam ni kita akan bercakap mengenai dengan macam ni kita nak set adset yang tepat lah. Okay, alright, so last two weeks kita ada belajar pasal macam marketing objektif, so marketing objektif ni sangat penting dalam korang punya dalam korang punya business lah. Korang kena tahu bila kita nak buat iklan ni, kita kena ada objektif. Apakah end objektif dia? So first thing first, you guys kena tahu. Okay, contoh kita letak ni kat sini so ada campaign, adset dan juga ads kan. So yang kita nak bincangkan pasal ni adalah adset. Okay, sebab last week kita dah bincang berkenaan dengan campaign. So this week kita akan bercakap tentang adset. So adset ni adalah tempat di mana, okay, macam campaign itu untuk dapatkan objektif, tapi adset ni lebih kepada technical punya part. Okay, so technical ni apakah maksud dia? Contoh korang nak buat iklan ataupun nak set targeting, korang nak set placement, korang nak apa lagi, letak lokasi, semua tu kat sini. So dekat sinilah di mana korang kena faham audience korang tu. Apa yang dia minat, apa yang dia suka, dekat mana dia orang berada kan. So benda tu ada faktor lah dalam kita buat iklan ni. Okay, so setakat ni ini adalah dia punya ni contoh ads manager lah, bukan contoh, ni memang ads manager. Okay, now saya tekan create. Okay, saya tunjuk live lah. So dia ada beberapa macam itu saya dah ajar, tapi saya takkan go detail. Contohlah kita ambil traffic. Usually suggestion saya kalau ni traffic engagement, macam saya cakap last week, traffic atau engagement lah. So contohlah saya pilih traffic. Okay, so nama ni saya tulis lah apa-apa kan. Testing lah, saya letak testing campaign. Alright, so kita pergi continue. Right, dekat continue ni you guys akan ada jumpa this kind of ni lah. Dulu ni tak ada tau. Dulu tak ada, benda ni tak ada. Tapi sekarang ni diorang dah Facebook dah bagi tambah lah. Sebab kadang-kadang kita ni bukan benda yang technical sangat. So ada yang kat sini mungkin tak terlalu technical, korang tak tahu nak optimize, jadi Facebook bantu korang. So contoh nampak dia ada letak ni kan, ada ni mengenai ni ke kan. So of course lah, kalau korang bukan social issue atau politik ke elections ke, jangan tanda je lah. So biar je. Okay, so yang lain ni pun biar je, jangan sentuh apa-apa. Cuma dekat bahagian ni penting, campaign budget optimization. So usually kita orang akan turn on saja, sebab Facebook yang akan bantu dalam decide kita punya campaign budget optimization. Alright, okay, so kita ada ni daily budget, letaklah contoh saya letaklah RM10 RM10. So okay, Nabilah macam masuk kelas. Okay, someone boleh ajar tak macam mana dia nak masuk kelas tu? Sebab kalau perasan nama saya ada tulis live tu, ada live. Okay, so you kena klik dekat situ live stream. Klik apa tu live stream, something like that lah, dia punya ayat dia tu. So you guys, Nabilah, please klik dekat situ saja. Saya ada buat share screen. Okay, kalau tak ada, harap yang lain dapat bantu saya ya. Okay, alright, so saya teruskan. Okay, so nampak dia ada campaign budget, daily budget ni kan. So letaklah harga budget korang per day berapa kan. Campaign bid strategy ni pun jangan kacau sangat lah. Korang boleh pilih, tapi usually memang for basic guna je lowest cost ni. Follow je. Cuma ni CBO ni on je. Alright, now tekan next. Okay, so dekat next ni lah di mana adset korang. So ni nampak, ni tadi campaign dah settle. Now adset. Adset ni korang tulislah apa-apa nama yang korang nak kan. Contoh testing adset. Okay. Alright, now saya akan terangkan detail apakah maksud-maksud yang ada dekat dalam ni. Alright, so kalau korang perasan ada dekat sini audience definition. Okay, so audience definition ni meaning bila korang set targeting yang ataupun targeting ataupun lokasi yang korang dah letak ni, ini akan main
peranan yang sangat penting. So sekarang ni korang nampak potensi reach yang bakal ada 26 juta orang. So nampak dia, you guys boleh baca ni lah, dia estimate sajalah. Tapi yang ni saya tak setting apa-apa lagi. Tunggu selepas saya setting sekejap lagi, kita boleh nampak dia punya perbezaan. So saya akan terangkan juga berapa yang sesuai apa semua kat sini, okay? Alright. So sekarang ni saya menggunakan traffic punya objektif. Okay, choose where you want to drive the traffic. Okay, so choose where you want to drive the traffic. Okay, so usually mostly lah saya boleh anggap kat sini 90% tak ada website. So usually orang pergi WhatsApp. Kan, you guys boleh pilih WhatsApp. Nampak data dia bertukar. Nampak? Page is missing ni sebab apa saya tak ada letak page mana dulu ke. Tapi tak apa, kita nak ni untuk contoh saja. Okay, so nampak dia jadi 6 juta, 6.7 juta lah senang kita. 6,700,000. Okay, so dia letak messenger, dia jadi lain pula. 25 juta. Now app pula, kalau korang ada app lah. Tapi tak ada app kan. Okay, so kalau yang ada website tu, korang pilih lah website sebagai traffic. Tapi kalau you guys nak gunakan WhatsApp saja, saya ambil contoh you guys menggunakan WhatsApp. So letaklah dekat sini. Gunalah WhatsApp, guna je lah yang ni semua. Okay, however dia ada pros and cons lah WhatsApp ni. Di sini lah di mana yang last 2 week saya ada cakap link, ada orang masalah ni. Dia CTR dia, link clicks dia banyak tapi tak ada satu pun convert. Ataupun mungkin yang WhatsApp tu mungkin contohnya link clicks ada 100, mungkin yang WhatsApp ada 2-3 orang je. Itu adalah pros and cons bila guna WhatsApp ni. So jadi you guys kena be prepared for that lah. So that's why saya suggest pergi ke website terus lah. Buat satu website. Okay? Alright, so now you guys just select page. You guys boleh pilih lah. Contoh macam ni, saya ajak ni klien-klien saya ni. Okay, contoh saya dah buat satu ni. WhatsApp number not connected. Okay, jom kita try. Okay lah, kita letak lah famous marketing ni kan. Okay, famous BM. Oh, not connected lah. Tak apalah, ni pun sebagai contoh je kan. Allah, disuruh connect pula. Saya pilih. Pun sama juga. Sama juga. Okay, tak apa. Yang ni sebab kita nak testing je kan. Tak payah connect dulu, tak apa. Sebab kita nak tunjuk je dia punya ni. Alright. So sekarang ni nampak audience division dia jadi 6.7 juta. Okay. So 6.7 juta ni pun still lagi tinggi. Untuk pada yang korang yang tak tahu, korang kena dapatkan jangan terlalu spesifik dan juga jangan terlalu broad. Okay, sebab apa? Korang nak, orang kata apa? Korang nak dapatkan the perfect targeting lah senang cerita. So bila you cakap pasal perfect targeting, dia usually dekat bahagian tengah ni lah. So recommendation saya lah kalau korang yang betul-betul nak niche ni, nak dapatkan targeting yang baik adalah make sure dia dalam range around 100,000 ke 500,000 sahaja. Sebab kalau korang terlalu ramai, nanti korang tak dapat apa yang korang nak. Kadang bajet kita pun terlalu rendah kan. Unless kalau bajet kita besar, then korang boleh besarkan lagi lah you guys punya reach ni. Okay. So as you can see kat sini nampak ada bajet yang schedule kan. Maksudnya pukul berapa kita nak iklan ni pukul berapa kita nak iklan ni run. So pukul berapa dan juga bila. Kadang-kadang kita mungkin tak nak buat hari ni, mungkin nak buat esok. Boleh je set esok pukul 4:41 petang kan. So korang juga boleh buat dia end lah senang cerita. So ada yang mungkin sampai nak 31 Januari je. So boleh letak situ. Okay, so yang ni tak ada apa sangat lah. Ad spend limit ni you guys boleh letak je. Tapi usually saya pun tak guna ni sangat lah. Usually bila dia dah off tu dia off sajalah. So yang ni tak apa detail. So yang mana yang penting ni sajalah. Ini semua. Tapi macam saya kata, kalau korang tak nak ada end date pun tak apa. Korang nak biar dia run kan. Tapi korang kena be aware lah. Bila run ni dia tak ada henti. Bila ada end date ni dia akan ada berhenti lah. So contoh you guys set 3 hari je. Ada 3 hari je lah dia akan jalan. Kalau korang tak set end date, dia akan berjalan sampailah you guys tekan pause lah sebenarnya kita. Okay. Alright. So sekarang ni now kita akan pergi dekat tempat yang very important. Tempat ni yang korang kena fokus. Okay. Kalau korang perasan, kita ada bahagian create new audience dan use save audience lah. Save audience ni korang boleh pilih. Maksudnya dah boleh buat lah. Macam kita dah pernah buat dulu. Okay, tapi kita ambil lah contoh you guys memang kosong. Saya ambil contoh korang betul-betul kosong dalam marketing ataupun dalam Facebook ads ni sendirilah. So kalau korang perasan, korang boleh create new custom audience, lookalike audience. So
Now saya nak kena terangkan dulu lah custom audience ni apa dan juga lookalike audience ni apa. Okay, so custom audience, as you can see, dia ada tulis kat bawah ni, reach people who've already interacted with your business. Okay, ini di mana retargeting comes lah. Yang ni retargeting. Saya akan tunjukkan. Sekejap, saya nak tunjuk sekarang ke? Okay, tak apalah, saya tak nak tunjuk sekarang, saya tunjuk kemudian lah. But ini detail lah, saya pun tak nak sentuh detail dulu. Okay, tapi saya boleh cakap ini lebih kepada retargeting. Contoh orang tu tengok video yang iklan yang you dah pernah buat, and then you guys nak retarget balik diorang. Maksudnya orang yang pernah tengok video you tu, you nak aim diorang balik pun boleh. So ataupun yang you ada website, orang dah pernah masuk website, and then korang nak retarget balik diorang supaya diorang tak lupa korang. Gunakan custom audience. Ni later on lah saya akan ni semua. Saya tak nak go detail, takut nanti semua pening. Better kita start satu. Sebab kita ada sejam je. Tapi tak jangan risau. Setiap minggu kita ada kelas. So esok ada lagi. Esok ada lagi. Minggu depan ada lagi. Minggu depan ada lagi. So siapa yang stay kat sini, korang akan dapat ni sampai lebam. So jangan risau. Okay, so and then kita ada lookalike audience. Nampak? Reach new people on Facebook who are similar to your most valuable audiences. Okay, lookalike audience ni contoh ni bila korang dah dapatkan perfect targeting. Okay, contoh korang dah sambil tahap korang dah buat iklan tu, korang dah dapat perfect targeting, tapi sambil tahap you guys punya sale dah tak naik dah. Maksudnya dia dah tepu. Maknanya iklan tu dia dah kiranya orang kata apa, orang semua dah nampak dah. Maksudnya orang yang you aim tu dah nampak dah. Tetapi dengan adanya lookalike audience ni, dia akan buat iklan yang seakan dia akan cari targeting yang seakan-akan perfect targeting korang tu, super interest tu. So ini adalah di mana you guys kena faham lookalike audience punya features very useful. Tetapi kita tak akan gunakan untuk awal-awal lah, sebab korang nak kena set dulu targeting yang perfect tu kan. So bila you guys dah dapat perfect targeting tu, baru korang boleh pergi kat lookalike audience ni. Okay, faham? Bahasa lain ni kita panggil LLA lah. So LLA ni dia adalah ratio dia such kan. Ini detail nanti saya akan ajar kemudian lah. Tapi kita nak buat ni punya ni simple. Macam ni kita tak ada set apa lagi. Nampak lookalike audience pun tak ada, custom audience pun tak ada. Sebab apa? Saya nak start ni pada 0. Okay, so now kita biar. Yang ni tak, korang tak ada apa-apa, baru kalau korang baru start, biar je dulu kosong. Okay, and then now locations. Okay, yang ni you guys kena fokus. Ramai orang dia tak tahu secret teknik ni. Siapa yang dalam kelas ni je yang akan tahu benda ni. Okay, siapa yang nak, korang kena tengok video ni sampai habis lah. Habiskan video ni. Okay, so sekarang ni korang nampak dia dah set Malaysia. Okay, saya nak tanya korang contoh korang tak ada, korang buka lagi e-commerce ataupun korang tak boleh nak cater klien yang daripada Sabah Sarawak. Okay, mungkin korang akan ada masalah bila iklan tu kena dekat awal Sabah Sarawak kan. Tiba-tiba korang tak boleh nak satisfy diorang. Sebab apa? Korang tak boleh nak deliver servis korang dekat diorang ataupun produk korang dekat diorang. Okay, so dekat sini lah yang paling penting, korang kena be very very specific dalam korang punya pemilihan lokasi. Okay, contoh usually lah saya selalu suggest pilih tempat yang terdekat dengan korang. Contoh rumah atau office korang, kawasan yang terdekat. Okay, so sekarang ni contoh kawasan terdekat saya di bahagian Kajang. Okay, so kita tulis Kajang. Okay, now saya pilih Kajang Alright, now this is the secret technique. Okay, ni yang paling penting. Siapa yang ada kat dalam ni beruntung. Okay, dekat bahagian radius ni. Okay, before saya cakap pasal radius ni korang pernah tak dapat iklan? Of course lah korang akan dapat benda ni, which is korang buat iklan, tiba-tiba orang Bangla, orang Indonesia, orang Myanmar lah apa semua contact korang. Okay, sebab apa? Radius korang terlalu besar. So ini di mana korang kena kecilkan radius ni. Kecil habis mungkin. Nampak? 17. Usually 17 km lah. Okay, so nampak? Makin rendah. 630,000. Nampak ni? Oh, sorry. Ni. Dia jadi makin rendah. Now kita nak dapatkan yang the perfect lokasi, perfect targeting. So Kajang Selangor. Okay, contoh terdekat dengan Kajang apa lagi? Bangi. Okay, now saya nak ajar korang satu lagi. Korang nampak kan tepi ni kan ada city-city ni kan. Okay, ada sampai tahap korang mungkin akan dapat. Okay, sekejap saya letak dulu lah Bangi Bangi. Okay, korang akan sampai tahap korang akan dapat macam ni tau. Contoh saya tulis Putrajaya. Okay, nampak Putrajaya dia ada county dan city. Jangan pilih county, pilih city. Okay, kalau korang pilih county tengok korang tak boleh nak kecilkan radius. So dia akan jadi besar. Nampak? Dia akan jadi besar. So itu yang kita tak nak. So padam, pilih je yang bahagian city. Okay, nampak ni city ni. Okay, so kita kecilkan balik radius tu.
Nampak? Okay, macam tu. Tu best. This is the perfect, orang kata apa, perfect dalam kita punya, perfect solution lah dalam kita memilih lokasi ni. Okay, so include. And then kita akan letak apa lagi kawasan kita pilih lah sekejap. Putrajaya, Bangi, Dangkil. Okay, Cyber Jaya. Okay, saya pilih 4 lokasi ni je lah dulu Okay, ni sekadar untuk contoh. Korang nanti korang buat sendiri korang punya. Okay, so dari situ korang akan nampak. Ni ada difference dia. Sebab 760,000. So dia jadi macam almost dah ke 500,000 kan. Tapi kalau tanya saya nak lebih kecil. Sebab apa? Saya nak aim spesifik punya orang saja. Saya tak nak aim semua orang kat Malaysia ni. Saya tahu semua orang tak akan beli. Tetapi kalau saya ada produk, saya memang akan buat macam tu. Okay, untuk klien-klien pun kita akan buat sini lah. Alright, now lepas kita buat ni, now nampak dekat bahagian atas ni ada people living in this location kan. Okay, so selalunya Facebook dia akan hantar ke sini. Tetapi biar je dekat people living in this location ni. Sebab kat sini akan ada kekeliruan. Kalau korang perasan kan, korang aim tempat yang macam tadi tu je. Tapi orang bahagian Port Klang dapat lah, ataupun Seremban dapat. Sebab apa? Orang yang Seremban datang ke KL, ke Selangor contohnya kan. So dia akan dapat iklan ni. So itu yang kita tak nak. Okay, so letak je kat people living in this location dulu. Okay, alright. Setakat ni, okay, faham Alright, so dekat bahagian age ni, okay, age ni you guys kena decide sendiri sebab you guys lebih tahu klien korang. So dalam korang nak buat iklan dekat FBS ni, korang kena tahulah siapa target market korang kan. So jangan rendah sangat lah, 18 is too low. Suggestion saya letak 21 ke atas. Tapi it depends on you punya target market. Macam saya cakap tadi, ada orang target market dia umur 35, start 35 ke atas kan. Ada yang sampai ada yang 25 ke atas, ada yang maybe yalah 18 ke apa kan. Tapi usually yang saya set lah 21 ke atas lah. Tapi jangan atas sangat. 65 plus ni orang dah tak main Facebook, mungkin dia tak beli dah pun. So usually saya letak dalam sampai 45 saja. Sampai 45 saja, itu saja. Nampak? Kat sini dia dah jadi makin better. Betul. Okay. Alright. So sekarang ni 21 to 45. Okay. Ni saya letak lah. Okay. Gender ni letak je all gender. Tetapi sedikit secret lah yang saya dah pernah test dulu Beza all men dan women bila saya letak specifically kat women, conversion rate ni makin tinggi. Ni saya punya own punya eksperimen lah last time. So because why? Pada perempuan maaf saya cakap ni, tapi woman yang woman punya purchase punya behavior lebih tinggi daripada lelaki. Sebab perempuan dia lebih tend tu bila nampak benda tu cantik dia akan beli. Lelaki ni lebih kepada fakta. So contoh benda-benda, kalau perasan lelaki suka minat benda yang macam kereta, benda-benda PC kan, benda-benda yang fakta lah kan. Tapi perempuan dia lebih kepada contoh makanan, tudung, benda tu cantik dia akan beli. So itu adalah lumrah bila kita buat buat iklan ni lah sebenarnya cerita. So saya dah pernah test dah benda ni. So usually-nya woman give the best impact lah bila saya hit specific woman. So bila saya tekan woman saja, nampak dia jadi 200,000 kan. Dia dah perfect lah tu. Tetapi boleh je nak letak all. Ini depends on you. Tapi tengok balik lah kalau produk korang tu produk untuk lelaki je, janganlah letak all kan. Letak je man. Kalau produk tu untuk perempuan je, tudung contohnya kan, letak je lah ke woman kan. So kena faham audience korang Okay, so this is yang tu. And then language. Okay, language ni pun penting juga. Okay, language ni ramai juga yang kesilapan student-student saya before this, dia letak Malay lah apa semua kan. Okay, so kena faham language ni bukannya copywriting apa yang dalam kita punya Facebook tu, bahasa yang orang tulis tu, bukan. Ini language ni maksudnya Facebook korang tu, korang guna bahasa apa? Dia punya setting tu. Kan ada orang kan, kalau perasan lah, mak-mak ayah kita kan, mak-mak ayah korang ke, letak apa? Kalau Facebook dia akan letak bahasa Melayu. Contoh dia keluar kalau English home. Tapi kalau kalau Melayu laman utama kan. So something like that. So kalau kita profile, English profile, kalau Malay profil lah contohlah, saya pun tak tahu apa nama dia. Kalau setting tetapan. So something like that. So you guys kena tahu ini adalah itu adalah language yang dalam Facebook tu sendirilah, bukannya apa penggunaan ayat yang korang guna dekat Facebook tu. Bukan yang klien korang tulis, bakal customer korang tulis tu. Okay, faham? Maafkan saya. Okay, so usually kita akan letak English all dia terus. Okay, Malay, Tamil ataupun any other language saya tak sarankan lah. Sebab kita kat Malaysia, kita jual market Malaysia, this is the best lah. Okay, even kalau kat Malaysia yang Malay, sebab
apa, dia akan, for me kita dah try dah, so dia memang tak berkesan lah. So nampak dia kira dah 460,000. Okay, dah dapat almost there dah, almost there. Okay, this is, okay, so now kita tengoklah show more option. Okay, connection ni, ni pun menarik juga. Okay, so connection ni maksudnya, ini dulu yang saya pernah buat untuk klien lah. Ada klien, dia just nak, orang kata apa, orang like page, and then dia nak off, siapa yang like page tu akan dapat kupon lah, ataupun offer. Pun boleh juga dalam ni, itulah adanya connection. Contohnya, korang boleh exclude people yang dah pernah like you punya page. So contohnya, orang dah pernah like page tu, maknanya dia, orang kata apa, you guys dah berjaya tarik di dalam dia apa, korang punya pool lah bahasa dia, kolam tu. So kalau korang tunjukkan iklan lagi sekali kat dia, dah membazir lah kan. Itu yang CPC jadi naik apa tu semua. So ada je yang letak ni exclude people. So it depends. Kalau ataupun korang boleh aim juga friends of people who like your page. Maksudnya kawan yang dah pernah like page kita, dia akan nampak. Mungkin dia ada minat di benda yang sama. Usually dia benda, orang kata benda ni jadi word of mouth lah senang cerita kan. So pun sama. Ini adalah apa, orang kata apa, Facebook Ads punya features yang ramai orang tak tahu dan tak gunakan. Okay, lepas tu you can even exclude people who like your page. Sorry. You boleh aim orang yang like your page. Tadi tu kita dah cakap dah, exclude people who like your page. Tapi you guys boleh aim sahaja orang yang pernah like your page. So kalau orang dah like page tu, maksudnya mungkin dia dapat offer ke, kupon ke kan, discount ke kan. Lepas tu yang price of people who like your page ni, maksudnya mungkin dia, orang kata apa, you guys just, orang yang pernah like orang tu, korang just nak tarik perhatian orang dekat situ. And then kita ada exclude people who like your page, maksudnya orang yang tak pernah like your page akan nampak benda tu. Okay, faham? Okay, lepas tu apps ni tak ada apa sangat lah. Yang ni semua detail yang kurang penting, because yang ni objektif dia tak sama dengan apa yang saya share ni. So saya terangkan yang dekat sini. So usually saya akan letak dekat sini lah, exclude people who like your page, because kita nak orang yang pernah nampak, orang yang dah like tu tak nak membazir macam kita. Sebab kita dah spend banyak kan dekat orang yang dah like page kita. So kalau dia nampak iklan 2 kali, cost akan jadi tinggi. So itu yang kita tak nak. CPC yang tinggi tu kita boleh kurangkan dengan benda ni lah. Okay. Okay, now tadi tu kita dah cakap pasal audience. Panjang lebar saya cakap pasal audience. Sekejap saya minum air. Okay. Okay, setakat ni semua okay semua boleh follow. Harap semua boleh follow lagi lah. Tapi kalau tak boleh follow, tak apa. Kita akan, saya benda ni recording. Saya akan letak ni dekat nanti link. Saya akan post the link here. Siapa yang tak dapat join tu akan boleh tengok kemudian lah. Tapi tak boleh share lah. Saya harap korang tak share dengan orang lain, sebab ini adalah khas untuk korang, eksklusif untuk korang saja. Okay. Alright, so ni add page lah. Add page yang tadi tu. So contoh tadi saya pilih apa, marketing Izzat. Okay, so letak lah. So 460,000. So kalau korang dah ada followers ataupun likers, numbers dia lain lah kat sini. Okay, so panjang lebar kita cakap pasal audience kan. Ada orang, you can even save this audience lah. So nak test ke kan, so test je dulu, tak apa. So panjang lebar saya cakap pasal audience sebab apa? First, itulah yang paling crucial sini. You guys kena tahu audience sendiri lah. Kalau korang tak tahu audience sendiri, macam mana tu kan. So tadi saya bercakap pasal audience dah settle. Okay, if korang ada soalan-soalan ke, korang boleh simpan dan juga bagi tahu end of this session lah, sebab saya akan jawab soalan-soalan yang korang kemukakan. Okay. Alright, so now kita ada dekat bahagian placement pula. Okay, so ramai orang di sini tak rajin. Jujur kata lah, ini saya tahulah. Ramai yang tak rajin lah, sebab bila kita baca cakap pasal placement ni, kita nak semua tempat kena kan. Instagram nak, story nak, apa lagi, FB Marketplace nak, Messenger nak. Okay, bukanlah tak boleh, boleh je. Kita ambil lah, Facebook pun recommend benda tu. Tetapi lebih bagus kalau korang spesifik lah lokasi tempat iklan ni nak keluar tu. Okay, so nampak dia ada recommended ni, dia akan letak dekat semua tempat yang ada lah, yang available. Okay, tapi kita tengok bila kita pergi manual placement. Okay, kalau korang perasan, Facebook dan Instagram saja, sebab kita menggunakan objective traffic. Tapi kalau engagement, semua ni akan ada lah. Audience network dan Messenger ni akan ada. Alright, so setakat ni kita ada Facebook dan Instagram. Okay, tak apa, kita tengok je. Okay, so now bercakap pasal adset Bercakap pasal adset ni Okay, so ramai student tanya, adakah saya perlu
buat lain-lain punya asset untuk spesifik punya platform. Okay, contoh asset satu untuk Facebook saja, asset dua untuk Instagram saja. Okay, jawapan saya, that is the best. Sebab apa? Bila you guys ada dua data yang beza, you guys boleh buat decision yang cepat. Kalau korang sekalikan, korang pun tak tahu mana satu yang berkesan sebenarnya. Sebab yelah kadang kita ni basic kan, tak tahu macam yelah kalau yang ada pengalaman dalam ni, insyaAllah lah kot boleh dapatkan orang kata apa, the details ataupun the perfect data analysis lah. Tetapi pada yang beginners ni kan, mungkin korang susah sikit. Jadi korang kenalah rajin-rajin untuk kata apa, untuk do more lah senang cerita. Okay, nak berjaya bukannya benda yang senang, tetapi bila kita dah berjaya, benda tu jadi senang, kan? Alright. So now nampak dia ada bahagian feeds, Facebook newsfeed. Okay, so now kita bercakap pasal ni sikit So feed ni kepada siapa yang tahu, ni lah dia bergerak. Tak boleh gerak kan? Okay, so dia bergerak. Dia bergerak pula. Dia ni yang dekat korang punya tu lah, kat korang punya biasa korang scroll tu. Itu adalah feed lah. Korang pun tahu benda tu kan. Okay, dia ada Facebook News feed, dia ada Instagram feed, and then dia ada Facebook Marketplace. Marketplace ni tempat yang orang menjual apa produk-produk lah macam Shopee, tapi FB dia ada marketplace dia. Tetapi kalau kita buat objektif macam ni, usually saya tak letak dekat sini. Saya kan padamkan. Okay, now kita nampak. Okay, dia 460,000 lagi. Okay. Lepas tu dia dekat bahagian ada Facebook video feed. Kalau korang guna video, yelah kalau ada video awareness kan. Kalau korang guna awareness ataupun any videos ke, okay, so video feed akan keluar lah. So right column tu kalau korang perasan dekat tepi Facebook tu, dekat korang punya home tu kan, dekat tepi tu akan ada boleh keluar ads. So itu adalah right column. For me it's good juga sebenarnya. Okay, lepas tu Instagram Explore. Okay, so kalau korang perasan sekarang recently Instagram ni dia dah berubah sikit. So ramai Explore ni dulu saya tak recommend. Tetapi sekarang ni saya recommend based on audience punya behavior. Ini saya bukan cakap suka-suka. Ini adalah based on behavior customer, bakal customer korang. So kita nak test. Dulu dia tak berkesan sangat, tapi sekarang ni dia berkesan. Sebab Instagram ni orang lebih kepada pergi explore dah sekarang ni. Button, apa kata apa? Yalah, Facebook kan, Instagram kan dah berubah sikit kan. Dia jadi macam Instagram shopping kan. So dia lain cerita. Okay, so now last kali adalah Messenger Inbox. Messenger Inbox ni dalam korang punya Messenger tu lah, Messenger tu. Kalau korang gunakan objektif Messenger, message, then korang boleh gunakan Messenger Inbox ni. Okay, alright. Now kita go to story. Okay, story ni is the one of the best lah solution dia untuk korang dapatkan traffic lah senang cerita. Sebab apa? Everyone watches story kan dekat Facebook dan Instagram. Facebook tak sangat lah, tapi Instagram memang you scroll iklan, scroll lah, swipe iklan, swipe iklan. So this is where stories ni very good jugalah. Okay, so sekarang ni stories Facebook dan Instagram story ni tak apalah teruskan, tetapi usually saya akan tolak tepi mana yang saya tak guna lah. Facebook story ni saya tak guna sangat, tetapi boleh je biarkan, tak ada masalah pun. Okay, lepas tu kita ada InStream. InStream ni dalam orang kata apa, bila tengok video tu dia akan nampak iklan. Korang pun boleh buat benda tu sebenarnya. So dia ada option macam Facebook InStream video. So kita ambil contoh macam YouTube tu kan ada keluar iklan skip ads tu kan, lebih kurang macam tu lah. Okay, lepas tu kita ada search, get visibility your business. Search on Facebook, maksudnya bila orang search dekat korang punya, dekat dia punya search dekat Facebook lah, bukan Google kat Facebook tu, maksudnya korang boleh keluar. So even that kind of features, tetapi benda tu dia tak available lagi lah. So sekarang ni messages, kalau korang perasan boleh guna juga kalau korang guna objektif messages. Okay, bukan objektif, sorry. Yalah, objektif messages dan juga traffic ni messages juga. Okay, messages, messenger sponsor message lah. Kalau korang perasan, kalau korang selalu buka Facebook Messenger lah senang cerita, bila korang scroll tu korang akan dapat adalah macam iklan satu kan. So either ikut you guys lah buka ke tak buka kan. Okay, lepas tu kita ada in article. So Facebook ni dia ada instant article lah, dia macam blog lah senang cerita. Dia macam built in punya things lah. So engage with people who are reading content from publishers. So contoh kalau ada bloggers ke kan, seperti Syakab Keli kan, diorang ada in Facebook instant article, then mungkin iklan korang akan keluar dekat situ. Tetapi usually saya tak gunakan benda ni disebabkan kadang-kadang dia tak memberi impact yang bagus lah. So unless saya go for awareness. But this one is more like traffic kan. So it depends lah. Saya nak WhatsApp traffic, saya nak WhatsApp punya traffic, bukannya website punya traffic kan. So tak kena. So saya akan tutup. So dah tutup dah.
Selected okay, dah tutup dah. Okay, so nampak iklan. Okay, dia still sama, tak apa. Right, lepas tu last but not least adalah apps and site lah. So apps and site ni obviously dekat mana site yang yang ada connection ni. Kalau perasan expand your reach with ads in external apps and website. So kadang-kadang korang perasan ada certain website dia keluarkan iklan kan, iklan macam ni yang macam Facebook punya benda kan. Facebook punya Facebook ads punya iklan dekat website, ada website. Maksudnya bukan yang dalam Facebook ke apa lah. So pun korang boleh buat benda tu. Tapi yang ni dia lebih kepada kita panggil dia apps dan juga dia lebih kepada apps lah. So dia tak kena lah dengan objektif kita ni. Kita nak WhatsApp kan. Yang tu dia lebih kepada download, tak apa. Okay. So nampak isn't available for website traffic. So korang boleh tengok lah. Ni tak boleh. Kalau korang guna apps mungkin ataupun website mungkin ada. Bukan mungkin ada, confirm ada. Itu bahasa dia lah. So korang boleh tengok lah mana yang tak available, tak available untuk website traffic apa semua kan. So it depends apakah marketing objektif yang korang pilih. Alright, now dekat sini ni options yang quite unik lah. Okay, I think ramai juga yang belajar pasal benda ni. Okay, so sekarang ni kalau korang nak dapatkan CPC yang rendah CPC yang rendah, ni kita bercakap secara technical CPC. Kepada siapa yang tak tahu CPC tu, maksud CPC adalah cost per click. Cost per click ni lah yang mendeterminkan iklan tu berjalan dengan iklan tu murah ataupun mahal. So ramai orang akan tengok, okay, CPC kau berapa? Tetapi CPC ni taklah menentukan iklan tu baik atau tidak, tetapi dia hanya menentukan iklan tu murah atau mahal je lah. Tu je. Usually CPC yang baik RM2 ke bawah macam tu lah. Kalau lebih macam tu maknanya you guys kena improve daripada segi korang punya technical lah. So tetapi kena tengok balik. Kalau korang punya CPC tu contoh dalam RM5, tapi produk yang korang jual tu RM20, okey lah, berbaloi. So ramai orang cakap CPC kena rendah, CPC kena rendah kan. Yes betul, tetapi it depends on on apa yang kita suggestion ataupun produk yang kita dah set lah. Kalau produk korang RM50, kalau CPC RM5, okey lah kan. Okey sajalah kan. Tapi kalau korang boleh do better. Suggestion saya simple je. Rendahkan CPC ni, guna je video terus. Ataupun korang kena adalah benda technical yang korang kena buat sikit lah. Okay, now kita back to the main focus. Okay, so sekarang ni korang rasa ada specific mobile device and operating system kan. Okay, so benda ni I think kalau siapa yang pernah belajar dengan sifat-sifat lain, mungkin dia orang selalu ajar pilih all mobile device lah. Okay, so jangan ada spesifik. Lagi-lagi sekarang ni nampak ni iOS 14 punya user. Nampak Facebook dengan Apple ni macam ada isu sikit lah. So dia kacau sikit lah. So usually kita letak je all mobile device lah. Tetapi if you want to be better, kalau korang betul-betul nak aim yang ni CPC yang rendah, only when connected to Wi-Fi lah. Tapi usually saya tak saja lah sebab ramai kat Malaysia ni pakai data. So it's okay, just biar je kosong pun tak apa. Okay. Alright, so mana yang lain ni semua tak apa, ni biar saja, tak ada apa-apa, jangan sentuh pun. Okay, kita boleh tutup balik ini. Alright, so ni adalah optimization and delivery. So dia letak sini link list. Okay, ni selalunya Facebook dah setkan lah. Usually selalunya you just biarkan you guys biarkan sajalah, jangan ada ubah-ubah. Tapi kalau korang nak ubah, korang kena faham. Okay, contoh macam mana korang akan di-charge lah, contohnya optimization and delivery. So kalau korang baca kat sini, choose the event that you want to optimize in your asset. Your selection affect who sees your ad to get your desired outcome. Okay, so outcome ni apa? You nak link list. Okay, biar link list kat sini. So nanti dekat bahagian result nanti dia akan tunjuk link list berapa banyak. And then kalau korang nak impression, dia akan tunjuk lah result di impression daily unit reach. Tapi biar je sini link list ni, biar saja, jangan kacau apa-apa. Cost control ni pun tak ada apa-apa sangat. So no need you guys to use ni lah. No need you guys to kacau benda ni. Okay, now kita show more option. Okay, when you are charged impression. So dulu best dia sebab kita boleh pilih. Sikit. Yang ni boleh pilih juga. Tetapi option dia tak banyak. Dulu banyak sikit. Okay, so when you are charged impression atau link click CPC. Okay, so usually kita akan depends lah. Macam saya pilih CPC lah kadang-kadang. Sebab tapi bila kita pilih charge by link click CPC ni, CPC dia akan jadi mahal sikit lah, sedikit. So mungkin kalau biasa tu 30 sen, mungkin dia jadi 70 sen. So something like that.
Tetapi boleh lah sebab apa yang kita nak tu dapat. Tapi ni kita bercakap pasal traffic ke website, ke WhatsApp. So you guys kena faham. 2 minggu lepas saya dah ajar pasal benda ni. You guys kena tahu bila kita buat iklan ni, you guys tarik attention orang dulu. Ni marketing tau. Korang tak boleh convert sales terus dalam masa korang nak buat iklan, orang nak WhatsApp terus close, tak ada. There's no such thing as that. Kalau korang power close, tu lain cerita lah. Tapi kita pun baru nak berjinak-jinak bisnes kan. So you guys kena faham, marketing is marketing, sales is different. So jangan expect macam sehari buat iklan spend RM30 lah. Contoh kita ambil lah RM30, korang dah expect beribu-ribu. Come on lah, be realistic kan. Kadang-kadang ada yang datang gitu kat saya, kadang saya tepuk dahi pun ada kan. So you guys kena be realistic. Dengan realistic dengan apa yang you guys dah yang you guys set lah senang cerita. So kalau korang nak aim 1000 sehari kan, korang kena letak 100 sehari kan, ataupun mungkin lebih kan, minimum 100 sehari. Kalau korang nak 10,000, letaklah 1000 sehari. So itu adalah dia punya main calculation. Tapi yang penting korang kena test. Benda ni korang kena selalu buat testing. Korang selalu kena tengok data ni. Tapi tengok data ni jangan selalu lah. Janganlah kejap 5 minit tengok, kejap 5 minit tengok. Korang kena tengok, biarlah dalam masa sehari ke, biar dia run dulu. Lepas dapat data tu korang pause lah dulu kan. Lepas tu korang boleh buat A/B testing juga. So A/B testing ni korang buat je ad set ni yang berbeza kan. So contoh korang nak test lokasi yang berbeza kan. So korang tambah je lokasi yang baru untuk korang dapatkan lokasi yang satu lagi kan. So okay. So itu adalah berkenaan dengan ad set. Okay. Alright, so setakat ni, ini adalah yang saya nak explain lebih pun, kita dah sampai dekat ad set punya ending lah dekat sini kan. Okay, now untuk kita buat Q&A, I think boleh lah kita buat Q&A Kita sekarang ni pun dah 9.12 kan. So kita boleh start dengan Q&A kita lah. Okay, you guys bombard your questions dekat ni lah, chatting lah. So I'll answer your questions. Okay, korang bombard dulu. Let me drink some water. Okay, kita ada tempat, ada orang tengah menulis. So tak apa, kita biar je. So you guys kena faham, kita buat targeting is everything lah dalam kita buat iklan ni. So iklan ni is not bukan saja benda yang sekali buat terus perfect. No, dia ada proses dia lah, dia ada progress dia. Lain bahasa dia kita ada progress. Okay, so ini adalah dia punya detail yang you guys kena faham lah sepanjang yang sepanjang yang kita dah belajar selama 40 minit lah, roughly lah 45 minutes lah. Okay, so jap saya nak baca soalan-soalan. Size iklan dia bila masuk stories IG dengan FB tak lari margin ke? Yes, itu betul. Dia akan lari margin. Sebab apa? Bila kita sebut pasal size ni sangat penting lah dekat setiap placement yang bakal dibuat. So you guys kena faham, setiap iklan tu dia ada lain punya size, margin, apa lagi, dia punya cara kan. Sebab stories orang swipe tepi, so korang kena minta dia orang, okay, stop kan, untuk korang stopkan dia orang tengok stories korang. Dekat feed pula orang scroll ke bawah, so korang kena tahu okay macam mana nak stopkan dia orang ni kan. So lepas tu dekat mana lagi, itu dua lah yang saya kata kan. Okay, so yes, betul, dia ada lari-lari. So korang kena, solution dia korang kena buat dua benda yang berbeza lah. Okay, so actually apakah asset customization Okay, so sekejap, soalan ni quite new, asset customization. Dari mana dapat soalan tu? Boleh saya dapat tahu tak, Azizin? Okay, saya proceed to another question dulu. Shadia, hello Izzat, if untuk website select conversion kan, and if conversion setting ad set still sama macam traffic ke? Okay, sekejap saya nak financial lead. Hello Izzat, untuk if website saya conversion kan, and if conversion still ad setting sama macam, yes, betul, sama, dia punya cara tu sama je. Cuma when it comes to conversion ni, dia ada beberapa technical things yang you kena faham lah. Satu lagi, so dia sama je lebih kurang je. Sebab
when you do website ni, the best is when you do conversion ni, you guys boleh track, okay, berapa ramai yang purchase. Macam WhatsApp, you boleh track saja orang boleh klik ataupun orang link klik sajalah, itu yang the best. Tapi kalau you ada website, you buat conversion, okay, so itu yang paling the best yang you guys boleh buat. Sebab apa? You guys boleh capture data. Seperti contoh, you guys boleh nampak orang tu purchase, hari you dapat purchase berapa. Lepas tu berapakah ROAS, return on ad spend tu. So benda tu dah di-set oleh Facebook dah. You guys tak perlu buat kerja lain dah. So you guys boleh tengok je. Tapi yang penting you guys kena ada Facebook, you guys kena ada apa nama kita panggil tu, website. At least e-commerce. Yang penting e-commerce lah. Okay, Syadia, harap menjawab soalan. Okay, ada soalan lain sekejap Hazizin. Saya nak kena faham soalan tu. Asset customization ni setakat ni saya tahu dia adalah asset lah. Asset, kalau bila kita cakap pasal iklan ni, asset dia adalah content. So apa yang kita faham adalah asset customization ni, first, dalam iklan, media is the asset lah, content is the asset. So itu yang saya faham lah tentang asset customization ni. Tetapi berkenaan dengan ni, saya nak kena study lebih lanjut lah on that one. Cuma saya tak faham dia punya ni. Actually apakah asset customization? Okay, so kita go to the next question. Izu 19. Tuan ada share tak berapa size iklan untuk setiap placement? Actually you can Google je. Sekejap saya tunjuk. You can Google je. Okay, saya boleh tulis placement size FB ads. Okay, nampak? Ni latest update lah, 21 September 2020. Paling latest tu. So kita pergi Facebook feed ads, nampak? Recommended size 1268. Dia ada siap bagi kita lagi character limits dekat dalam copywriting. So video pula macam mana pula. So you guys boleh Google je benda ni. So selain tu, kalau ni saya send dalam group lah, sekejap saya send. Itulah dia punya ni kalau korang nak tengok. Okay, so benda tu sebenarnya boleh Google je. You guys boleh tengok dekat Google. Dia orang ada share lah benda ni. Nampak? Dia ada share carousel, Instagram video ads, semua ada dalam ni. Okay, harap menjawab soalan tu. Okay, mana lagi soalan? Come on guys, soalan lagi. Kita ada lagi 12 minit lagi. Okay, hari ni kita berapa orang yang masuk? Okay, ada 13 orang. Okay, tak apa. Mungkin ramai yang lain tu busy, tapi kita faham lah kan. Tak apa, kita tengok hari Jumaat nanti. Tapi kepada siapa yang stay sampai habis ni, ataupun dah follow 2 hari betul, 2 minggu betul-betul, saya ucapkan tahniah lah. Sebab korang betul-betul nak belajar kan. So that's why saya create this community lah. Korang boleh berborak kat sini. Okay, yang penting jangan buat ni lah. Jangan buat iklan, jangan promote ke, anything related to ads ke apa, korang boleh bincangkan kat sini. Kita discuss sama-sama. Okay, mungkin korang pernah test apa-apa ke kan, buatlah sharing sikit kan, at least saya boleh review ke kan. Mana tahu saya boleh review some part of it apa semua kan. Contoh ataupun before korang nak set up iklan ke kan, korang boleh je hantar kat sini, kita sama-sama tengok kan. Kita belajar something. Okay, siapa ada soalan lagi? Okay, Danish, tuan yang data purchase tu memang statistik purchase hasil ads sahaja atau dicampur semua? Okay, so ini dia statistik ni memang dia menggunakan FB ads yang melalui Facebook ads. Sebab apa? Kita detect by pixel. So daripada macam mana Facebook ni tahu macam mana Facebook boleh dapatkan data tu memang betul spesifik daripada Facebook ads saja? Sebab iklan tu dikeluarkan di Facebook. So bila dia masuk dekat Facebook, dia akan masuk ke website. So itu adalah dari situlah di mana Facebook akan tahu dia punya tu. So jangan risau, data purchase tu memang confirm daripada website. Tapi yang penting korang kena set up pixel tu betul-betul lah. Bila cakap pasal pixel ni, ni benda ni next week lah yang saya bukan next week, okay. Tapi soon yang akan diajar. Okay, harap menjawab soalan Danish, Tuan Danish. Okay, siapa ada soalan lagi? Mari, kita ada 10 minit lagi. Banyak masa lagi.
Okay, jangan pada yang ni jangan malu-malu kita kat sini kita community. InsyaAllah kalau ada masa kan, kalau tak ada lockdown ke, tak ada PKP ni ke semua kan, saya dah lama nak buat apa macam jumpa-jumpa dengan korang ni kan, so that kita boleh orang kata apa je lah, ada community kan, so kita boleh discuss sama-sama kan, itu yang best tu kan. Tapi itulah isu dia PKP ni. Okay, so selain daripada tu saya just ni lah bagi tahu macam ramai mungkin ada yang kat sini tak kenal saya lagi ke apa kan. So basically nama saya Izzah Azwar lah. Saya buat saya CEO of Famous Marketing yang korang perasan, yang kita buat digital marketing agency. So kita fokus on helping businesses dengan our punya marketing services lah. Okay, tu sedikit lah. Okay, Shadia, Cik Shadia, Cik kot, Cik Shadia. Kalau untuk setting location, maximum berapa location yang recommended? Okay, good question. Saya suka soalan ni. Okay, so recommended dia sebenarnya tak ada limitation, tak ada numbers yang spesifik lah. Tetapi kalau boleh lagi spesifik lagi better. Contoh kawasan korang lah yang saya letak lah, korang kawasan KL. So KL tu dia ada yang terdekat apa nama tu? Saya selalunya letakkan Klang Valley lah. So Klang Valley ni involve Ampang, apa lagi, Kajang, Bangi, Shah Alam kan, kawasan-kawasan yang dekat betul dengan korang. So dia tak ada maksimum lah kot, dia tak ada maksimum. Selagi korang tahu lokasi tu korang boleh cover, selagi tu lah korang boleh letak berminat pergi ke sana lah. So Shadia, I think it's a good question. Thank you so much for that question. So recommendation saya just letak saja dekat guys punya, selagi mana yang korang boleh cover lah. Kalau kedai makan contohnya kalau kedai makan, kalau korang tak boleh cater ke apa, korang hanya nak orang yang kawasan yang terdekat dengan korang pun boleh, tak masalah kan. Tapi korang mungkin tak nak orang yang jauh-jauh datang, orang Sabah Sarawak kan datang ke bahagian Semenanjung. So korang kena tahu gitu. Contohlah even korang buat orang kata apa, makanan kan, restoran kan, tapi food panda mana boleh buat dekat hantar ke apa, ke sana apa nama tu, ke Sabah Sarawak kan. Ataupun contoh kalau korang kat KL nak hantar ke Pahang, Perak kan, tak boleh lah kan. So kena tahu apakah lokasi yang spesifik. Okay, so Izu19, macam kalau saya buat dropshipping, better buat Malaysia terus ke atau macam mana tuan? Sebab saya tak pegang item. Alright, so yes, kalau tanya saya, it depends on you punya supplier. You kena tahu juga supplier you charge macam mana apa semua lah. So contoh ada certain supplier, kalau kawasan ni dia cover tapi ada charge lain. So bagus kalau ni, sebab apa, bila it comes to dropshipping kan, you guys tak pegang barang kan, tapi you punya supplier boleh deliver. So yes, tak ada masalah, you guys boleh letak Malaysia je. Usually lah, saya punya suggestion kalau korang ni e-commerce ataupun macam ni lah, dropshipping yang tak pegang barang, ataupun e-commerce dropshipping yang memang betul korang marketkan saja, buat je Malaysia, tak apa. Tapi agak-agak lah korang kena tengok balik. Kalau cost per click tu sangat tinggi, korang kena be specific lah lepas tu. Tapi pengalaman saya setakat ni tak ada masalah pun. Setakat ni saya buat Malaysia aja pun okay. So yeah, I think it's a good question. Thank you so much Izu19. Dan kita ada Muiz Abbas. Alright, so Muiz Abbas ada soalan, kalau saya select ikut negeri boleh ke? Contoh Terengganu, Pahang, Kelantan, Johor and Melaka. Yes, boleh. Tak ada masalah. Kalau setakat ni you tahu lokasi yang you nak tu, you boleh cater, boleh, tak ada masalah. Saya cakap lah, lagi spesifik lagi bagus. Tetapi kalau korang boleh, beranilah sebenarnya kan, boleh cover lah seluruh Terengganu, tak ada masalah, korang boleh teruskan je, boleh teruskan. Tetapi kalau tanya saya, korang hanya perlu select city yang betul-betul korang nak saja dulu. Lagi-lagi korang beginner lah kan, kalau korang beginner kan, sebab yelah, kita ambil lah korang ada bajet RM30, ambil lah maksimum RM30 per day. So kita buat cara yang tu je dulu, tak perlu buat cara yang terus besar-besar kan, unless kalau bajet kita dah sampai beratus-ratus seminggu tak, sehari, tu kita boleh sembang lain lah. Okay, but I think Muiz Abbas, kalau saya pilih negeri, kalau saya okay je, tapi berhati-hati, itu saja. Alright, so Cik Shadia kita, thanks Izzat. Satu lagi, ada dapat notice yang Apple made some changes. How would you feel as? Yes, ni yang saya cakap tadi masa saya mengajar tadi tu. Yes, dia akan ada sedikit efek lah kan, sebab still lagi kita orang tak dapat nak detect apakah isu itu. Tapi ada isu sikit lah, Facebook dengan Apple ni ada masalah sedikit. But we still, for me, I don't
I still don't have the news daripada diorang yang mengatakan ada masalah ke apa semua ke. For me, dia just mention dia akan ada sedikit issues. Sedikit issues tu mungkin certain iklan tak keluar dekat Apple, so something like that lah. So tapi tak apa, dekat Malaysia ni Android user lebih banyak daripada Apple, so tak perlu risau benda tu. Okay, alright. Okay, lepas tu kita ada Izzati Jo. Hai Izzati Jo. So Izzati Jo, sama nama kita, Izzat Azwar, Izzati Jo. Okay, alright. If ada banyak outlet merata negeri, macam mana nak set location tu? Okay, good question. So kalau ada banyak location ni kan, okay, outlet ni banyak and such kan, so korang kena buat spesifik. Kalau ni suggestion saya lah kan, saya akan buat, kalau saya ada outlet macam ni lah kan, saya akan buat spesifik page, Facebook page yang di kawasan-kawasan yang berbeza. Contoh dekat KL, dekat Ampang pula, dekat mana? Dekat Johor. Okay, dekat Penang. Okay, so that saya boleh buat 3 tempat yang berbeza. Maksudnya saya tak bercampur baur lah. Dia bukan dekat satu tempat saja. Sebab apa? Macam saya cakap, lagi spesifik, lagi bagus. Kan? So bila kita cakap pasal iklan ni, bila kita spesifik ni, dia mendapatkan kita impact yang sangat-sangat menarik lah bila kita dah start buat iklan tu kan. Tetapi yang penting bila kita dah start buat iklan ni, you guys kena tahu, tengok data lah selepas tu. Nanti next time kita akan belajar pasal data sedikit lah. So Izzati Jo, kalau tanya saya, channel set location tu, dia ada 2 option. Satu, korang buat spesifik landing page yang berbeza, landing page lah, FB page yang berbeza, ataupun you boleh buat ad set yang berbeza. Contoh ad set tu, satu ni kawasan dia dekat KL saja. Lepas tu ad set satu lagi aiming kawasan Ampang pula lagi, dekat Johor, kawasan Johor saja. Ad set satu lagi dekat bahagian Penang pula. Lepas tu yang lain Kedah semua. So you pun boleh buat itu. Kalau korang tak nak buat ada Facebook page yang lain lah, kalau korang nak satu page saja. So bila ada satu page, you guys kena buat asset yang banyak lain lah. Okay, alright. So kita ada beberapa minit lagi. Okay, Haziq Zain 96, adakah penggunaan county untuk target market yang lebih luas rather than guna state? Yes, betul. Haziq Zain, that is a perfect answer. You sendiri jawab soalan you. Okay, so adakah pengguna county untuk target market yang lebih luas rather than guna city? Yes, betul. Tapi tak dia ni jugalah, tak back by data lah benda tu. Tapi konten saya itu adalah perfect solution lah. So county ni dia lebih kepada, kalau betul-betul korang aim kawasan tu yang besar tu, okay, then lain cerita. So kalau market korang lebih broad, okay, korang boleh gunakan county. Tapi kalau kat sini yang mana yang agent ataupun dropship ataupun yalah baru kecil-kecilan kan, you guys kena rendahkan radius tu. Okay, alright, Muiz Abbas, thanks boss. Okay, no problem Muiz Abbas. And then Izu 19 tuan, yang detail targeting ada trick ke untuk kena dengan interest? Okay, dia tak ada trick. Konten saya dia tak ada trick. Apa yang korang kena faham, okay. Okay, saya terlupa sebenarnya. Okay, tapi tak apa. Dekat bahagian adset ni kan, okay, saya sebenarnya lupa terangkan satu benda. Maafkan saya. Okay, so dekat bahagian sekejap mana dia? Patutlah kita tak jumpa kan. Okay, sekejap Okay, sepatutnya okay, tak apa. So apa yang kawasan sini, apa yang kita gunakan ni, okay, WhatsApp kan. Okay, sebab kita menggunakan WhatsApp. Okay, now bila cakap pasal interest tu, okay, interest tu dia lebih kepada as you know, bila kita WhatsApp ni dia menggunakan lokasi saja kan. Okay, so contoh kita letak website kan, kita try ubah sikit lah. So bila cakap pasal website ni, okay, dia lain sikit game ni lah. So contoh ni English language kan. Okay, now detail targeting. Ni yang saya nak cakap. Saya termiss benda ni. Allahuakbar, maafkan saya you guys. Okay, so tak apa, saya terangkan je. Tak apa, saya akan extend sikit masa. Maafkan saya you guys, saya terlupa pula pasal part ni. Okay, so dekat bahagian detail targeting ni, first saya kena thank you lah dekat siapa nama tadi, Izu. Okay, Izu 19. Okay, dekat bahagian ni, okay, ni yang paling penting sebenarnya. Ni saya termiss. Kenapa saya termiss? Saya tersilap lah tadi. Okay, so okay, dekat detail targeting ni okay, tadi kita dah share tadi kan. Now kita go to detail targeting. Okay, dalam kita buat detail targeting ni, dia ada 3 jenis targeting yang you guys boleh aim. Satu demographic,
satu interest, dan satu lagi behavior. Apa perbezaan tiga ni? Okay, demographic ni adalah dia lebih kepada orang kata apa, okay, kita start with behavior lah. Behavior ni dia lebih kepada um, apa yang dia buat dekat Facebook dan di Instagram. Contoh saya ambil ni, Facebook payment users. User ke user setiap. Okay, nampak? Ni behavior. Okay, usually ni pun secret sauce lah. Nah, saya akan okay. Okay, saya akan ambil ini semua. Okay, nampak behavior, Facebook page admin apa semua, engage shopper, online shopping kan, semua ni dia dah setkan dah. So kadang-kadang kita pun malas nak ni kan, so korang boleh tengok je suggestion FB. Kadang suggestion FB ni bagus. Okay, so ini adalah behaviors so ini digital activities tu lah. Okay, sekarang lepas tu jom kita tengok dekat bahagian demographic pula. Okay, nampak demografi ni lebih kepada orang tu personally, macam mana, apa persona dia. So contohnya tengok education, you guys boleh pilih dia ni sekolah universiti je ke ataupun financial income ni macam mana. Korang boleh tahu benda ni. Dulu ni tak ada tau. Saya ingat dia masa 5 tahun dulu, 3 tahun dulu tak ada benda ni. Kawan dah ada lah. Tapi nampak, tapi ni kat US lah. So you ni tak valid lah sebenarnya. So relationship dia, contoh kalau korang jual barang-barang kahwin kan, contoh lah kita ambil kahwin kan. So of course lah you guys nak orang yang kan tengah engage kan. Sebab orang yang nak kahwin ni biasanya dah bertunang. So macam tu sampai ada lah. Okay, so benda sini yang you guys kena faham. Okay, tadi kita cakap pasal demographic. Now interest. Okay, dekat interest ni kita ada bahagian business industry, entertainment, nampak, family relationship and such. So interest ni adalah apa minat dia. Okay, simple lah kan, bahasa dia apa minat dia lah. So contoh, kadang-kadang ada macam saya ni advertising ataupun saya nak jual pada servis saya kepada business owner kan. So saya boleh pilih business owner, saya boleh type business owner. Business owner, employers pun ada kan, interest kan, business owner, job title business owner and such. Okay. So trik-trik dalam kita pilih digital targeting ni simple je. You guys kena faham dulu audience korang sendiri sebenarnya. You guys kena faham dulu apakah audience korang buat kat online ni. Okay, contoh kalau korang jual tudung. Okay, first korang kena tahulah tudung tu siapa yang pakai. Perempuan, betul? Perempuan, kita dah set perempuan tadi kan. So secondly, of course bila dia nak beli tudung, of course dia dah pernah pergi tengok Nilofa punya tudung. Nilofa ada tudung. Tudung Nilofa kan. Tudung Nilofa. Tudung Nilofa. Betul je Nilofa tu. Ke ni. Okay, kita ambil lah Nilofa je kan. Okay, nampak. You guys boleh Nilofa. Kan, Mira Filzah kan. Mira Filzah. Sebab dia pakai tudung kan. Okay, Mira Filzah tak ada. Tak apa. Okay, so kita ambil lah contoh lain. Okay, tudung lagi. Kita ambil tudung lagi Okay, so dia perempuan, dia pakai tudung. Of course, dia akan tengok artis pakai tudung. So, Nilofa contohnya. So, selepas tu mesti dia tengok produk-produk lain. Mungkin Liana Rahman Liana Rahman. Okay, saya tak tahu sangat lah produk tudung ni. Tapi sekejap, saya fikir. Okay, Duck. Ada tak? Duck. Okay, tapi Duck ni pula keluar Duck scarf. Okay, Duck scarf. Okay, tak keluar pula kan. Okay, tak apa. So, contoh bahasa lain dia scarf. You guys boleh tengok scarf. Boleh pilih scarf. Boleh pilih apa lagi? Tudung bawal kan? Tudung bawal. Okay, tudung bawal tak ada. Hijab. Pilih hijab. Hijab mesti ada. Okay, so ada. So nampak kat sini, nampak dia dah makin dia dah makin perfect lah cerita 570,000 kan. So, kalau contoh kita tak tahu sangat kan, okay, tengok suggestion. Siti Nurhaliza pun pakai tudung. Headscarf, shawl. So, ini contohnya tudung, baju kurung, online shopping kan. Okay, so ini adalah orang kata apa, how you do you punya orang kata apa, interest lah. Okay, first thing first, you guys kena tahu interest you punya business, you punya kata apa, bakal customer ni. Itu yang first thing first yang you guys kena tahu. So kalau korang jual insurans, okay, you guys kena tahu insurans apakah yang dia sebenarnya hadapi. Mungkin dia sakit ke ataupun dia muda lagi yang kan insurans kan. You guys kena tahu sendiri. So ini adalah dia punya yang you guys kena faham. Tapi interest ni kadang-kadang dia tak berkesan. So you guys kena ubah. You guys kena pandai ubah selalu. Tetapi apa yang saya boleh kata wajib lah yang korang kena ada. First thing first, kalau bila cakap pasal interest ni, you guys kena ada demografi, interest and behavior ni. Combine je together. Satu lagi sebenarnya dia ada satu lagi ni, employer. Employer ni
contoh korang-korang ramai orang tak gunakan employer ni sangat lah. Contoh orang yang kerja marketing ataupun admin kan, ya of course dia mesti nak pakai kedai cantik kan. So itu contoh dia lah. So secret sauce di selain pada tu adalah you guys kena letak ni payment dua ni lah. Dua ni give us I mean sepanjang saya buat ni give me a good results lah. Payment user 30 days dengan 90 days. Okay. So selain pada tu engage shopper. Engage shopper. Okay, engage shopper sana ni lah. Ni pun is a good one. So korang boleh letakkan benda ni. Okay. Alright. So you guys sendiri, benda ni saya tak boleh nak ajar detail lah. Unless kalau you guys personal coaching one-on-one with me, saya boleh ajar lebih detail lah pasal benda ni. Tapi usually yang you guys kena gunakan, okay, yang ni yang lain pada tu adalah korang boleh gunakan nama artis, korang boleh gunakan nama brand, korang boleh letakkan spesifik, bukan spesifik, broad sikit dekat sini. Contoh macam ni lah, hijab, scarf, shawl ni semua, dia broad. So korang boleh gunakan 3 konsep ni. 3 konsep ni insyaAllah dia akan bagi impact yang bagus. Okay. Tapi dalam masa yang sama, korang boleh juga exclude. Contoh dulu lah saya pernah ada customer ni, klien ni lah, dia sekolah. So dia sekolah, dia punya target market dia 7 hingga dia punya market dia 10 tahun hingga 17 tahun saja. Okay, jadi saya kena parents. Okay, so parents contoh parents. Okay, saya ambil parents. Parents okay, tadi berapa tadi? 10 hingga 17 kan. Jadi 18 hingga 20 orang tak kena lah kan. So saya boleh exclude kena. Okay, so contoh parents. All. Saya tak kenapa tak keluar sini? Okay, tak apa. Okay, contoh lah saya letak sini saya letak sini dulu. Parents. Okay, jangan letak all lah. Contoh macam tadi kan. Of course lah, dia punya target market yang saya aim adalah ibu-ibu, bukan budak-budak. Budak-budak dia just follow mak ayah dia je. Yang make decision parents. So parents with adult children 18 hingga 26 tak kena lah kan. So tadi saya punya market 10 hingga 17 je. So ada. Okay, now kita pergi suggestion balik. Nampak 3-17. Ini kena lah. Okay, now kita tengok lain pula. Parents lagi tengok parents lagi. So 9 hingga 12. Tadi saya cakap 10 hingga 17. Okay, kena. So lepas tu parents lagi. Okay, parents. Okay, nampak. Yang ni semua dah tak kena lah. So dah tak kena. So saya boleh sebenarnya saya boleh exclude kena. So saya exclude dia sekejap. Parents. Tapi tak keluar lah. So boleh kenapa ni. Mungkin sebab ini yang baru kot. Okay, tapi tak apa. Sekejap. Saya test. Okay. Okay, tak ada sebab kita letak kat sini kot. Okay, tapi tak apa. So exclude ni you guys boleh maksudnya iklan tu korang yang korang aim ni korang boleh remove orang yang korang tak nak tu. Okay. So usually kita bila dah level scaling ni yes akan ada lah exclude ni semua lah. Okay, selain pada tu you guys ada narrow. Narrow ni maknanya okay. Okay, saya silap. Tadi exclude tu kan yang saya tak boleh tekan parents kan. Saya rasa kat sini dah boleh dah. Parents. Alright. So nampak. Saya dah boleh buat. So kita akan narrow kan. Okay. So contohnya tadi saya 13-17. And then 9-12. 6-8 tak. Okay. Okay. Ni je kan. Okay. So kat sini saya boleh letak parents all. Parents all. Tetapi saya narrowkan kepada parents yang ada anak umur 9 hingga 12 dengan parents yang ada 13 hingga 17 sahaja. So, yang parents yang tak ada anak ataupun baru ada anak ataupun anak yang dah masuk universiti takkan nampak benda ni. Okay, so that is how cool you can do. Nampak dia lelaki kecil kan. Sebab apa saya letak ni lah hijab ni kan. Okay, tak apa, saya remove lalu. Remove. Okay, 74,000. Sebab apa saya gunakan WhatsApp lah. Okay, tapi tak apa. Ini adalah apa yang you guys kena tahu. Okay, so saya dapat 74,000. Kalau boleh dapatkan 100,000 lah minimum. Ini sekadar saya just mengajar sajalah. So, pokok pakal dia, itulah di mana korang kena faham bila kita buat iklan dia. Okay, so jangan lupa letak ni semua. Facebook ni, dan juga apa. Yang lain tu korang boleh decide sendiri dia punya
apakah target yang korang nak letak. Kalau tanya saya, mix and match dengan narrow dan juga exclude ni. Okay. Alright, so now kita back to question tadi. Okay, tuan yang targeting ada trik ke untuk kena dengan itu? Okay, so tadi saya terangkan lah. Thank you so much Izu for ingatkan saya pun terlupa benda ni. Alright, so Izzati Jo, okay, thanks, okay, welcome, thank you so much juga for joining. Haji Zain, thank you. Alright, welcome. Danish, tuan detail targeting better tak sikit atau banyak? Ya, kalau tadi saya lebih jangan letak banyak sangat lah. Minimum letaklah 8, maksimum letaklah maksimum letaklah 8. Tu je. Minimum 1 2 je lah. So better letak 8 pun cukup lah. Letak rendah lagi daripada tu pun tak apa. Sebab korang nak testing kan. Bila dah test, dah dapat result, korang boleh tambah kemudian. Okay? Alright? So siapa ada soalan lagi before saya end? Okay, thank you. Welcome. Okay, Shadia, thank you so much for the next class. Always learn a lot during classes. Berbaloi, now we can fix our previous ads and improve sebab before this main buat je. Terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih banyak sebab join juga. Dan juga, kata apa nak ubah you guys punya business lah. Kat sini saya nak tolong je. Saya simple je, saya memang nak tolong. Apa investment yang korang buat terhadap company ni, company ni pula, sorry. Dekat this Discord channel dengan community ni adalah for you guys balik kan, sebab ada orang yang join kelas free tapi tak buat pun kan. Itu yang saya kadang-kadang kecewa. Saya banyak je buat kelas free apa semua kadang-kadang dulu kan, tapi saya tengok kata apa, dia orang macam tak appreciate kan. Tak, now saya nak lebih kepada kata apa, benda tu berbaloi untuk korang lah, masa korang. Sebab tu yang kat sini kalau boleh jangan share kat luar tu. Sebab apa, nanti benda free dia orang anggap macam dia temeh saja kan. Ni eksklusif untuk korang saja. Okay. Alright you guys, so I think that's about it. Thank you so much guys for joining our class today. Yang join ada berapa orang ni? Sekejap, saya tak nampak. Ada entah berapa orang dah tu. Okay, so mana hilang ni? Okay, so itu adalah dia punya ni lah. Kata apa? Conclusion dia lah dalam apa yang sharing kali ni. So harap korang dapat apa yang saya dah mention. Okay, pada sampai kita dapat join tu, insyaAllah saya akan upload video ni soon lah. Okay, so dalam masa yang sama saya nak korang buat. Yang penting pun share juga dalam group ni lah, apakah result ataupun masalah yang tapi sama-sama kita selesaikan masalah ni kan. Mungkin saya tak dapat jawab, mungkin ada kawan-kawan yang kat sini yang nak bantu. InsyaAllah, mana tahu kita boleh lepas dah lockdown, dah settle COVID, dah settle, insyaAllah kita boleh berjumpa ke kan. Tak apa, kita boleh buat makan ke. InsyaAllah kita cubalah kan. Saya cuba yang terbaik lah untuk give back to you guys, to make sure that you guys buat business tanpa ada arah ni. Sekarang ni ada hala tuju lah, buat marketing ni ada hala tuju. Okay, alright, saya rasa itu sajalah daripada saya. Terima kasih you guys malam ni join. Okay, tapi jangan risau, esok kita ada kelas lagi. Okay, harap korang yang lambat tadi tu can be on time. Sebab saya jenis yang memang 9:30 saya terus start. Okay, alright guys, so have a good night and also harap sharing kali ini bermanfaat, insyaAllah. Amin. Mana yang buruk datang daripada saya, mana yang baik datang daripada Allah. Alright, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.